A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin, inayah dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu secara maya ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengira pertemuan ini sebagai pertemuan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa kita sudah berada dalam bulan Ramadan, yang mana kita juga sekarang berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan, dan kita berpuasa dalam suasana yang lain pada hari ini. Baik, tetapi sewajibnya kepada kita umat Islam terus melaksanakan ibadah puasa ini sebagai satu kewajipan kepada kita semua umat Islam. Baik, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang mana firman Allah SWT ini kita dapat mengetahui bahawa kewajipan berpuasa ini bukanlah pada kita umat Islam sekarang ini saja, akan tetapi sudah dilaksanakan sebagai satu kewajipan ke atas umat-umat terdahulu. Baik, jadi firman Allah SWT ini juga meletakkan suatu hadaf yang utama kepada kita umat Islam, iaitu supaya kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Takwa ini adalah satu sifat yang mana berada di dalam diri umat Islam, yang mana menimbulkan rasa gerun dan takut akan Allah SWT. Dan sifat takwa ini juga sebenarnya mendorong kepada kita untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran mengenai sifat takwa lagi. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah SWT berfirman, inna akramakum, sesungguhnya semulia-mulia kamu adalah yang bertakwa di sisi Allah SWT, yang paling bertakwa di sisi Allah SWT. Baik, jadi firman Allah SWT ini mengingatkan kepada kita supaya kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah SWT. Baik, martabat manusia ini ditentukan dengan sifat takwa, bukanlah ditentukan dengan kekayaan, bukanlah ditentukan dengan harta bendanya banyak, tetapi yang ditentukan harga diri manusia ini adalah dengan sifat takwa. Walaupun orang itu miskin, walaupun orang itu penguntit sampah ke ataupun segala pekerjaannya, tetapi sekiranya takwa itu tinggi di sisi Allah SWT, maka dia adalah insan mulia. Jadi kita tidak boleh menghukum seseorang itu mengikut pandangan kita sahaja. Jadi kita mesti menghormati, itulah pentingnya kita menghormati antara satu sama lain. Baik, jadi puasa ini membentuk satu jati diri, yang mana jati diri umat Islam, dan menghasilkan keikhlasan kepada Allah SWT. Kerana bezanya puasa ini dengan ibadat yang lain, ibadat yang lain boleh dipamerkan, orang lain boleh tengok. Contohnya solat. Solat ni boleh kita tengok dia solat, tetapi puasa ni kita tak tahu sama ada dia puasa ataupun tidak. Puasa ini dia satu ibadat yang menahan diri kita, menahan nafsu kita daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itulah hikmah Allah SWT perintahkan kepada kita puasa. Dan kita lihat dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis kursi, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, yang mana setiap amalan manusia ni adalah untuknya kecuali puasa. Kecuali puasa sebab ia hanyalah untukku. Fa'innahu li, ia hanyalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Beza
beza ibadat puasa dengan ibadat yang lain. Kita boleh lihat yang mana dalam bulan Ramadan ini banyak amalan yang mana digandakan daripada taraf ibadat sunat digandakan menjadi amalan wajib. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita rebut begitu banyak peluang yang Allah sediakan kepada kita untuk melakukan amal ibadat, solat sunat, bacaan Al-Quran dan perkara-perkara lain. Baik. Seterusnya kita melihat Allah SWT memerintahkan umat manusia, umat Islam khususnya, berpuasa dalam Ramadan ini bukanlah kita untuk bermalas-malasan. Bahkan ia merupakan satu nikmat Allah SWT kepada kita. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurun rahim." Dalam surah An-Nahl Allah mengingatkan kepada kita, dan jika kamu menghitung semua nikmat Allah SWT ini, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Subhanallah. Begitu banyak nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, kita tidak mampu menghitung. Antara nikmat yang terbesar yang Allah kurniakan kepada kita umat Islam adalah nikmat bulan Ramadan. Diberikan kepada umat Islam, yang mana bulan Ramadan ialah tempat kita kembali kepada Allah SWT, kerana banyak amal ibadat yang kita dapat lakukan di dalam bulan ini. Dan bagi golongan-golongan yang tertentu, contohnya orang yang banyak melakukan kejahatan sebelum bulan Ramadan, maka bulan inilah dijadikan bulan untuk sebagai peluang untuk memohon keampunan dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi golongan yang taat, yang sentiasa melakukan kebaikan, bulan ini menjadi bulan penambah kebaikan, ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi golongan yang miskin, golongan yang kaya, golongan miskin bergembira dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dengan pemberian orang kaya. Adapun orang kaya dapat membersihkan harta mereka daripada perkara-perkara yang tidak baik dalam rezekinya. Jadi subhanallah, inilah rahmat Allah SWT menjadikan bulan Ramadan ini. Dan disebut juga dalam hadis Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan tuftahu abwabul jannah." Bila datangnya bulan Ramadan ini, dibuka seluas-luasnya pintu syurga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu syaitan. Dan dalam riwayat lain juga disebutkan ada Allah sediakan kepada umat Islam, kepada orang Islam satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah, ini yang disebutkan sebagai malam Lailatul Qadar. Baik. Begitu banyak nikmat Allah SWT menunjukkan rahmat Allah SWT ini kepada kita. Yang mana bulan pintu syurga, pintu neraka ini bukanlah dibuka sepanjang tahun. Sepanjang tahun lah kita katakan. Tetapi bulan Ramadan Allah khususkan ditutup pintu neraka Jahannam, ditutup pintu neraka, kemudian dibuka pintu syurga Allah SWT yang mana memberikan kita peluang untuk memohon keampunan dan mendapat redha Allah SWT. Jadi siapa yang beruntung untuk mendapatkan perkara ini? Jadi persoalannya berbalik kepada kita. Adakah kita ini menjadi golongan yang berpenat-penat beribadat, yang sebelum datangnya bulan Ramadan ini dia dah merasai rindu terhadap bulan Ramadan ini. Bila nak datang bulan Ramadan ini? Bila nak datang? Bila datangnya bulan Ramadan nak habis, dia akan rasa sedih pula. Kenapalah sekejap sangat bulan Ramadan ini? Dia takut bulan Ramadan ini meninggalkan dia kerana banyak amal ibadat yang dilakukan. Baik, bulan Ramadan ini bukanlah bulan untuk kita bermalas-malasan. Bulan Ramadan bukanlah untuk kita mencari sebab untuk kita rasa malas menangguhkan amal kita. Tetapi sejarah telah menunjukkan bahawa bulan Ramadan inilah bulan yang penuhi kemuliaan, kemenangan umat Islam. Tetapi sebaliknya, berapa banyak daripada kalangan kita memikirkan bahawa bulan ini bulan untuk kita bermalas-malasan. Jadi sifat malas yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi tidak suka sifat ini. Sehingga Nabi berdoa, "Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal." Ya Allah, itu kami berlindung kepadamu daripada ajzi wal kasal, daripada lemah dan sifat malas.
Dan dengan sifat malas inilah menjadi kita menangguhkan ibadat kita. Menangguhkan ibadat kita. Malas kita menangguh-nangguhkan perkara-perkara yang baik dalam Ramadan. Maka ini perkara yang tidak baik kepada kita umat Islam. Baik. Walaupun ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, sumu tasihhu, berpuasalah kamu maka kamu akan sihat. Jadi ini bertentangan dengan apa yang sebahagian kita fikir. Bila kita puasa kita akan rasa lemah sangat badan. Jadi kita puasa kita akan malas buat. Tetapi Nabi SAW sebut bila kita puasa kita akan sihat. Walaupun hadis ini martabatnya hadis dhaif, tetapi didhaifkan oleh sebahagian ulama, tetapi sebenarnya menjadi ijma' doktor bahawa bersepakat bahawa bila berpuasa ini dapat memberikan kekuatan pada badan, membersihkan perut. Selama ini selalu memproses makanan tiap-tiap hari, tetapi bila mana kita berpuasa dapat merehatkan usus, merehatkan perut, merehatkan minda, memberikan kesihatan yang baik. Kita dalam bulan berpuasa ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian dan sahabat-sahabat, ada beberapa perkara yang kita kena hati-hati supaya kita tidak lakukan, supaya tidak menjadi bulan ini bulan yang malas lah kita sebutkan. Antaranya yang pertama ialah banyak makan. Ada sebahagian orang waktu nak berbuka tu, mungkin kalau di situasi di Malaysia ataupun di mana-mana saja kita berada, tausil grab food, banyak-banyak makan, hantar makanan, martabak, apa lagi, macam-macam lah, ayam percik ke kalau ada yang jual lah. Tetapi sebenarnya apa yang kita kena ingat bahawa apa tujuan kita puasa. Puasa ni adalah untuk mendidik diri kita supaya bersederhana, menjadikan kita ni bersederhana di dalam kehidupan sebenarnya. Bukanlah kita nak berbuka itu kita berbuka dengan makanan yang banyak, dengan minuman yang penuh meja, tetapi sebenarnya adalah untuk melatih diri kita untuk bersederhana di dalam kehidupan kita. Kalau kita nak fikirkan makanan sahaja, ataupun kita memikirkan diri kita saja, macam bagaimanakah kita nak menjadikan seperti mana yang kita sebutkan tadi, bahawa bulan Ramadan ini menjadi bulan kemenangan Islam. Macam mana? Kalau kita fikir makanan, kita fikir diri kita saja, macam mana kita nak memikirkan hal umat Islam? Kita cuba bandingkan diri kita dengan para sahabat Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana mereka berpuasa, yang mana mereka ni hanya menjadikan makanan waktu berbuka itu hanya wasilah, tetapi bukanlah royah, matlamat untuk dia berpuasa, tetapi hanya wasilah untuk meneruskan amal ibadat, meneruskan jihad, meneruskan pengorbanan kepada Islam. Baik, di dalam nasihat Nabi SAW mengenai makanan ini, Nabi sebut wasulusu ta'am, 1/3 makanan, wasulusu syurbah ataupun minuman, dan 1/3 wasulusu lin nafs, lisyarab, lit-ta'am, lisyarab, dan lin nafas, linafasihi, untuk pernafasannya, 1/3. Ini tak banyak orang ikut. Mungkin kita jahil dekat perkara ini, tetapi kita kena amalkan perkara ini dengan sebaiknya. Allah. Baik. Kemudian antara perkara yang kita kena ingat adalah kita meninggalkan tabiat merokok. Ini bukanlah terjadi pada semua umat Islam, tetapi terjadi pada sebahagian daripada kita, yang mana selalu bila berbuka ini berbuka dengan rokok. Ini salah satu perkara yang tak baiklah kepada kita untuk diamalkan. Yang mana Nabi sebut dalam hadis Nabi yang mulia, qala Rasulullah SAW, la darar wa la dirar. Janganlah kamu memudaratkan diri kamu, dan janganlah kamu memudaratkan orang lain. Ini hadis Nabi SAW ini jelas menunjukkan bahawa rokok ini
perkara yang memudaratkan, sama ada diri kita ataupun diri orang lain. Dan ia juga membawa kepada pembaziran akan nikmat Allah SWT. Ini bukanlah satu perkara yang baik. Baik. Kemudian antara yang kita kena ingat bersama dalam bulan Ramadan ini, kita janganlah berjaga malam berpanjangan. Kerana bila mana kita berjaga malam berpanjangan ini akan menyebabkan kita lemah. Di siang harinya kita tidak dapat, mungkin kita akan tidur daripada pagi sampailah ke petang. Bagi dalam tempoh yang tidak bekerja ni lah. Bagi yang bekerja mungkin dia akan pergi bekerja, dia akan melemahkan badan. Ataupun mungkin kalau dia pergi bekerja, dia akan melemah, kualiti kerjanya kurang. Jadi susun waktu dengan sebaiknya, sebab kerana Allah SWT telah menjadikan aturan yang baik kepada kita umat manusia, yang mana malam kita untuk tidur, untuk rehat. Adapun untuk siang adalah untuk ma'ash, untuk kita bekerja. Jadi perkara-perkara tadi lah yang kita sebutkan, 3 perkara tadi. Mungkin ada perkara lain yang menyebabkan bulan ini boleh jadi bulan kita bermalas-malasan. Tetapi 3 perkara itu saya tekankan di sini, bahawa untuk kita cuba tinggalkan, supaya bulan ini menjadi bulan yang bahagia, bulan mulia untuk kita semua, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT. Kemudian kita lihat bulan Ramadan ini ialah bulan kemenangan kepada umat Islam. Jadi kita sebut sebagai peringatan kepada kita. Kita sebut pula di sini berkenaan sejarah yang bersumber daripada Al-Quranul Karim. Bagaimana kita nak menjadikan bulan ini bulan kemenangan? Persoalan yang mesti sama-sama kita jawab di dalam diri kita semua. Di dalam sejarah umat Islam, bulan Ramadan merupakan bulan kemenangan. Dijadikan kepada mereka, kepada umat Islam, meningkat dari satu tahap ke tahap yang lain. Tahap mulia, tahap menjadi daripada hina menjadi mulia, daripada lemah menjadi kuat. Hikmah bulan Ramadan menjadikan bulan ini bulan kemenangan. Seperti mana firman Allah SWT, kita tengok bagaimana keterkaitan di antara bulan Ramadan, kewajipan kita berpuasa dan juga jihad, yang mana menjadi titik tolak kepada kemuliaan Islam. Baik. Sekiranya kita melihat dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehinggalah habis makro ataupun 1/4 daripada ayat yang kita bacakan tadi, kemudian masuk kepada makro ataupun 1/4 yang baru dalam juzuk dalam surah Al-Baqarah. Ini menyebutkan tentang jihad, iaitu perjuangan menegakkan Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa qatilu fi sabilillah alladzi la yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi firman Allah SWT ini maksudnya, dan perangilah wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Allah tidak suka kepada golongan yang melampaui batas. Baik. Jadi firman Allah SWT ini menunjukkan keterkaitan. Selepas Allah perintahkan kepada umat Islam, kepada kita untuk berpuasa, Allah SWT mengaitkan diri kita selepas itu supaya kita berjihad. Sama ada dari sudut hartanya, dirinya. Sekiranya kita lihat para sahabat alaihimussalatu, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, mereka berkorban dengan harta, kepunyaan mereka, diri mereka. Begitulah juga dengan kita sebagai umat Islam, mencontohi sifat-sifat para nabi dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lihat dalam sejarah umat Islam yang mana berlaku di dalam bulan Ramadan, tahun pertama hijrah, iaitu ketika peperangan Sariyah Sayyidina Hamzah, yang merupakan bapa saudara kepada Nabi SAW, diperintahkan untuk melaksanakan operasi khas ataupun satu tugas yang mana tidak disertai oleh Nabi SAW. Berlaku dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, peristiwa yang
menjadi satu peristiwa yang kita selalu ulang di dalam bulan Ramadan, iaitu peristiwa Badar Al-Kubra yang berlaku pada 17 Ramadan pada tahun 2 Hijrah, yang mana Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, yang mana bermaksud Allah SWT, dan sungguh Allah Ta'ala itu telah menolong kamu di dalam perang Badar padahal kamu lemah. Karena itulah bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi kita melihat dalam surah ini, selepas berlakunya perang Badar, umat Islam bertukar keadaannya secara total, daripada daripada hina menjadi mulia, dan menjadi negara yang diiktiraf sebagai negara Islam Madinah ketika zaman Nabi SAW. Baik, jadi dalam peperangan ini kita melihat beberapa kaedah yang penting kepada kita umat Islam untuk kita ambil sebagai titik tolak kepada kejayaan, menjadikan bulan Ramadan ini bulan kejayaan. Yang pertama, disebutkan bahawa kemenangan itu hanyalah daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-10, وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Kemenangan itu hanyalah daripada sisi Allah SWT. Cuba kita fikir, adakah logik dari sudut akal yang mana 313 tentera umat Islam dapat mengalahkan 1000 tentera yang penuh dengan kelengkapan. Kalau fikir kita sekarang ni, mustahil lah. Contoh kita nak melawan kuasa-kuasa besar Rusia, China, tapi tidak mustahil di sisi Allah SWT, yang mana kemenangan sekiranya Allah nak berikan, maka Allah boleh berikan kepada umat Islam. Baik, yang mana Allah SWT membantu umat Islam di dalam perang Badar ini bukanlah dengan persenjataan, bilangan umat Islam yang ramai, tetapi Allah SWT datangkan pertolongan dengan rasa mengantuk. Dengan umat Islam rasa mengantuk, Allah Ta'ala terbitkan rasa takut kepada musuh Islam itu, dan disebut dalam hadis Nabi SAW, nusirtu birra'bi masirata syahran, aku dibantu dengan ketakutan ke atas musuh dengan sebulan perjalanan, yang mana tidak diberikan kepada Nabi-Nabi yang lain. Ini khususiat yang diberikan kepada Nabi SAW. Dan antara bantuan Allah SWT memberikan taufik dalam memberikan pandangan, melemahkan pemikiran orang musyrikin Quraisy, dan juga Allah menghantarkan para malaikat untuk membantu umat Islam di dalam perang Badar. Inilah asas yang kita perlu tanamkan, iaitu penanaman pengharapan kepada Allah SWT dalam setiap pekerjaan, setiap perkara yang kita lakukan, supaya kita mendapat kemenangan daripada Allah SWT. Tugas kita sebenarnya bukanlah hanya semata berharap ataupun kita melakukan beramal saja, tetapi kita mestilah ada check and balance, iaitu keseimbangan di antara rojak kita harap dan juga kita beramal, rojak wal amal. Dan antara perkara yang kita kena lakukan ialah kita mestilah menyatukan saf umat Islam. Saf umat Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran di dalam surah Al-Anfal, wa ati'u Allah wa rasulahu wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Allah SWT menyebut kepada kita supaya kita jangan berbalah, jangan bergaduh, menyebabkan kita menjadi lemah. Disebutkan bahawa awal quwwatul wahdah, seawal kekuatan adalah kekuatan kesatuan. Jadi umat Islam mesti bersatu. Ini antara perkara yang kita ambil daripada perang Badar. Kemudian yang kedua, kita lihat bagaimana pengorbanan, persiapan yang dilakukan, mestilah semampu yang mungkin. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-60, wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bih aduwallahu aduwakum. Jadi persiapan yang kita mesti lakukan untuk menghadapi musuh kita dan musuh Allah SWT,
Dengan segala kemampuan yang kita ada, kemudian kita bertawakallah kepada Allah SWT. Dan yang lain adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul, ataupun pada zaman sekarang ini kita ketaatan kepada pimpinan kita. Jadi inilah kaedah kita dapat pelajari dalam Perang Badar, yang mana memberikan kita 1001 hikmah kepada kita umat Islam pada zaman sekarang. Baik. Berapa ramai dalam kalangan kita ini, umat Islam, kita tidak nampak perkara-perkara ini. Yang kita nampak adalah kita berpuasa, pagi kita sahur, kemudian petang kita berbuka. Tetapi kita tidak nampak bagaimana perjalanan yang telah dilalui oleh para sahabat, yang mana kebanyakannya dalam bulan Ramadan ini sama ada bulan ini menjadi bulan persediaan peperangan ataupun bulan berlakunya peperangan. Kita lihat peristiwa lain yang berlaku adalah Fathu Mekah. Fathu Mekah ini berlaku dalam bulan Ramadan, yang mana pertembungan musyrik Quraisy bertembung, iaitu bermula juga berlaku juga dalam bulan Ramadan dan berakhir juga pertembungan dengan musyrik Quraisy ini berakhir dengan bulan Ramadan juga. Antara peristiwa lain yang menjadi pengajaran kepada kita umat Islam bahawa bulan Ramadan ini menjadi bulan persediaan berlakunya peperangan, antaranya perang Uhud. Perang Uhud berlaku dalam bulan Syawal, 7 Syawal tahun ketiga Hijrah. Tetapi persediaannya yang dilakukan oleh umat Islam telah berlaku semenjak bulan Ramadan. Begitu juga dengan perang Ahzab. Berlaku dalam bulan Syawal, tetapi persediaan dari sudut musyawarah, mesyuarat, bagaimana nak membina parit, persediaan umat Islam berhadapan dengan tentera Ahzab yang untuk mengalahkan Madinah, mengalahkan bumi Islam ketika itu, berlaku di dalam bulan Ramadan persediaannya. Baik. Jadi kita lihat di sini bahawa bulan ini bukanlah bulan kemenangan. Tetapi kita tidak menafikan bahawa bulan-bulan lain tidak berlaku kemenangan umat Islam. Berlaku juga. Tetapi Ramadan ini memberikan makna yang kuat kepada kita supaya kita mengambil iktibar. Jadi dalam sebagai akhirlah pada pertemuan kita secara maya ini, yang mana nasihat-nasihat dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini dan juga kita dalam bulan Ramadan ini, kita kena beringat untuk mencapai bulan Ramadan yang bahagia, yang seronok bagi kita umat Islam, ialah yang pertama kita sama-sama memperingati ialah solat berjemaah. Perkasakan solat berjemaah. Walaupun kita tidak dapat, masih lagi tidak dapat solat di masjid, solat tarawihnya, tetapi bersama keluarga kita hidupkan bi'ah yang baik, solat jemaah, susun waktu dengan baik untuk kita tadarus Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah kita cuba untuk kita khatam Al-Quran pada bulan ini sekurang-kurangnya sekali. Walaupun Imam Syafi'i telah menghatamkan, kalau kita tengok bagaimana kehidupannya, menghatamkan 60 kali dalam sebulan dalam Ramadan. Subhanallah, sangat hebatlah. Kita ni takut bahawa Quran ni sangat jauh daripada kita. Yang mana kita jangan takut bila kita baca Quran ni kita rasa buang masa. Bahawa bila kita baca Quran ni makin berkat waktu kita. Bila banyak lagi baca Quran, kita rasa waktu kita ni banyak. Yang kita rasa bila kita rasa waktu kita kurang tu sebab kita tak baca Quran. Bila kita baca Quran, insya-Allah Allah akan cukupkan waktu kita, masa kita, pekerjaan kita, Allah lengkapkan insya-Allah. Baik, yang kemudian yang ketiga adalah kita banyakkan infak, sedekah. Lagi-lagi dalam untuk menghindarkan wabak ni, yang mana Nabi SAW sebut, bila mana kita bersedekah ni, kita akan dapat menyebabkan kita terhindar daripada penyakit. Kebaikan-kebaikan bila mana kita bersedekah, menginfakkan harta, dan jangan lupa untuk kita membayar zakat fitrah. Menjadi tanggungjawab kepada kita umat Islam, kewajipan kepada kita untuk melaksanakannya. Antara yang lain adalah kita memperbaiki silaturahim. Perbaiki silaturahim. Jadi walaupun kita tidak dapat bertemu, berziarah, tetapi janganlah kita lupa untuk menghubungi, terutamanya ibu bapa kita, mak ayah kita. Kita jangan lupakan, kerana kebahagiaan
punca kebahagiaan, ketenangan dalam hidup ini adalah redha Allah fi ridal walidain. Redha Allah SWT terletak pada redha kedua ibu bapa. Kalau kita menyebabkan tindakan kita redha mak ayah kita tidak redha, menyebabkan kita ini rasa tak tenang dan perkara-perkara inilah. Jadi kuncinya adalah kita menghubungkan silaturahim, terutamanya mak ayah kita, keluarga kita, adik-beradik kita. Hubungkan. Punca rezeki ini bermula dari situ. Kemudian yang lain adalah kita menjaga lisan. Menjaga lisan kita. Ataupun zaman sekarang ni bolehlah kita sebutkan dalam media, dalam Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram dan sebagainya, perlulah kita menjaga juga, sebab semua itu akan dihisap oleh Allah SWT. Takut-takut ia menjadi pembakar pahala puasa kita. Kita kena sama-sama beringatlah perkara itu. Kemudian perkara lain, sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, adalah kita kurangkan bermain telefon bimbit, kurangkan tengok laptop, TV, siaran drama. Mungkin perkara ini tak dilakukan oleh semua umat Islam, tetapi ialah peringatan kita bersama supaya tidak membakar juga pahala kita, membuangkan masa kita dalam Ramadan ini. Allah kurniakan hanya sebulan sekali, ataupun boleh jadi umur kita ni Ramadan terakhir bagi kita. Kita tidak tahu. Allah SWT alam. Baik. Kemudian kita memenuhkan perkara-perkara dalam waktu yang Allah berikan kepada kita, dengan waktu yang baik ini dengan perkara-perkara yang bermanfaat, menolong orang, membaca buku, membaca Al-Quran, banyakkan solat sunat. Yang paling penting Nabi sebut dalam Al-Quran adalah hadis Nabi SAW, iza jaa Ramadan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Yang siapa yang mendirikan Ramadan, melaksanakan amal ibadat, berqiyamul lail, membaca Al-Quran, Allah akan ampunkan dosanya. Bila mana dia berpuasa, melakukan amal itu dengan bersungguh-sungguh, imanan wa ihtisaban. Dan yang terakhir adalah kita bermuhasabah diri. Bermuhasabah diri kita, yang mana seperti mana kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat walaupun kata-katanya ringkas, tetapi memberikan kita kesan yang sangat kuat supaya kita bermuhasabah. Dan akhir sekali, apa yang saya sebutkan sepanjang tadi, saya petik daripada kitab Ramadan wa Nasrul Ummah oleh Dr. Raghib As-Sarjani, yang mana di akhir kitab beliau ini menasihatkan kepada kita supaya belajarlah dan ajarkanlah tentang peperangan, Perang Badar, Fathu Mekah dan peperangan-peperangan lain kepada keluarga kamu, isteri kamu, anak-anak, ayah, ibu, sahabat, jiran dan semuanya, supaya kita tahu tentang sirah Nabi SAW, apa yang berlaku oleh Nabi kepada Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, supaya membangkitkan nilai Ramadan ini dalam hati umat Islam khususnya. Anda kira sekadar itu saja. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi amal kebaikan kita dan dikira sebagai amal soleh insya-Allah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.